calon heavyweight kita YBKJ. Kita persilakan. KJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia dan salam sehat sejahtera. Yang berhormat Kekanda saya Tan Sri Nohoma, Pengerusi Barisan Nasional Negeri Selangor. Kanda saya Datuk Haji Alwi Cik Ahmad, Adun kawasan Kok Lanas yang juga Ahli Majlis Tinggi UMNO, Bonda yang bahagia Tun Jin Abdullah yang bersama dengan kita, Kak Mastura, Datuk Mastura Yazid, Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri, Abang Hamid selaku pengurusi pengarah PDM, Cik Hairul Anwar, pengurusi MPP Saujana Utama, Mr. Krishnan, Ketua MIC Sungai Buloh, Datuk Megat Firdaus, Ketua UMNO Bahagian Datuk Zain Isma, semua yang hadir pada hari ini, puan-puan, tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Pertamanya saya merakamkan ucapan terima kasih, penghargaan yang tak terhingga. Saya tidak sangka di Saujana Utama ini kita akan dapat kehadiran crowd yang begitu ramai sampai melimpah ke belakang. Saya betul-betul terharu, tuan-tuan puan. Sebab saya tanya Abang Hamid, di Saujana Utama ni pada pilihan raya umum yang lepas kita dapat berapa banyak undi? 400? 800? Kita dapat 800 pada pilihan raya yang lepas, tuan-tuan. Dulu lain. Saya rasa kalau malam ini yang hadir semua undi Barisan Nasional, lebih daripada itu, tuan-tuan. Tetapi tidak cukup dengan ini. Sebab yang hadir bukan semua pengundi di sini. Bukan semua pengundi yang dapat datang pada malam ini. Ada yang sibuk, ada yang kerja, ada yang masih lagi atas pagar, ada yang mungkin sokong parti lain. Saya minta yang hadir hari ini pesan kepada mereka, gelombang perubahan dah sampai ke Sungai Buloh untuk kita tawan Sungai Buloh pada pilihan raya akan datang. You can feel the change in the air. Kita boleh rasa ada perubahan di Sungai Buloh ini, tuan-tuan. Saya macam Tan Sri Noh sebutlah, saya dulu ahli Parlimen Rembau Negeri Sembilan. Saya bukan menang sekali, bukan 2 kali, 3 kali saya menang. 2000 kali pertama saya menang 2008. Kita hilang 5 negeri. Selangor pun kita kalah. Saya masih lagi boleh menang di Rembau Negeri Sembilan. 2013 menang, majoriti naik 18,000. 2018 tuan-tuan, tsunami melanda. Barisan Nasional kalah. Kerusi-kerusi jiran saya, kerusi Melayu Fixed Deposit UMNO Negeri Sembilan, Kuala Pilah, Tampin jatuh kepada Pakatan Harapan. Rembau masih lagi kekal pada waktu itu, tuan-tuan. Yalah, majoriti turun tapi Rembau masih kekal. Maknanya kerusi itu saya jaga dengan baik, Datuk Alwi. Macam Datuk Alwi jaga Kok Lanas, macam Tan Sri Nohoma jaga Tanjung Karang. Sini tuan-tuan dan puan, saya nak selut kepada Tan Sri Nohoma lah. Ya. Walaupun Tan Sri tahu dah lapat penggal, dia dah nampak tangga dah, nak turun tangga, tapi ada orang terajang dia dekat belakang. Tapi Tan Sri kekal setia kepada UMNO dan juga Barisan Nasional. Terima kasih Tan Sri.
Don't worry Tan Sri, orang yang di Inaya ni, dia akan buat comeback later. You will come back, sir. Don't worry. Saya jaga kawasan Rembau dengan baik. Lepas tu tak apalah. Saya ni timbalan ketua bahagian macam Datuk Alwi jugalah. Timbalan ni orang setia. Timbalan ni orang baik. Selama ini ketua bahagian saya Tok Mat, dia bertanding negeri, dia jadi menteri besar. Sekarang ini Tok Mat dah jadi timbalan Presiden UMNO. Jadi timbalan Presiden, dia cuik saya sikit lah. KJ, dia nak rumau ni. Maka saya kata, Tok Mat, go ahead. Saya gentleman, you bertandinglah di kawasan Rembau. Kawasan 3 kali menang berturut-turut saya jaga dengan baik. Macam-macam saya bawa di Rembau. UiTM dah ada, sekolah menengah sains dah ada, hospital walaupun lambat sudah ada. Macam-macam kita buat di Rembau. Jasa kita lah, ya. Tapi kita bagi. Macam Tan Sri Noh katalah, saya tu cari-cari nak pergi mana, tak ada rumah, kan? Dia macam main kursi muzik, tuan-tuan. Pernah main kursi muzik? Semua dah duduk, Tok Mat dah duduk, Zahid dah duduk. Saya masih lagi tak ada kursi ni. Pada saat-saat akhir, saya risau muzik berhenti, saya langsung tak ada kursi. Jadi Tan Sri Noh call saya lah. Ini Tan Sri, saya akan kenang jasa Tan Sri selama-lamanya. Nak cakap tak ada tempat lain tak betul. Boleh je kita bulldoze di Negeri Sembilan. Ada kursi selamat macam Kuala Pilah, ialah orang tempatan nak wakil rakyat daripada jawatan kuasa bahagian ataupun calon. Tampin pun sama juga. Tapi dalam politik ni boleh je bulldoze. Kalau kita nak kursi selamat, ya, menteri KJ boleh je bulldoze. Tapi Tan Sri Noh call, KJ, I need your help for Selangor. Saya perlu kamu datang ke negeri Selangor untuk tolong Barisan Nasional di negeri Selangor. Dia offer lah. Ada beberapa kursi dia offer. Saya tak payah sebut lah. A, B, C, D. Dia bagi menu. Kursi A, B, C, D. Kursi A 3 kali kalah berturut-turut. Kursi B 3 kali kalah berturut-turut. Kursi C dan D 3 kali kalah berturut-turut. Saya kata apa? Tan Sri, apa bondo menu ni? Kok nak dia bagi satu yang pernah menang sekali? Empat dia bagi kawasan yang kalah 3 kali berturut-turut. Tak apalah, saya kata, saya fikirlah. Saya balik, buat istikharah. Lepas tu, ni, Datuk Megat Firdaus, yang nampak macam Mario Brothers ni. Tahu watak Mario Brothers? Lain kali saya beli topi merah tu, ya? Dia ni setiausaha politik saya, brother saya. Saya jadi Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Tan Sri Noh sebut, ini Datuk Alwi sebut, saya menang Ketua Pemuda UMNO Malaysia, kalahkan Khetoyo dengan Mukris. Tapi masa tu mungkin tidak ada rezeki. Datuk Najib naik jadi Perdana Menteri, dia letak saya di kotak budak nakal. Dia kata, kamu tunggu dululah, tak payah jadi menteri. Ketua Pemuda UMNO Malaysia, selalu dia jadi menteri. Dia kata, kau rehat dulu. Saya rehat. Saya kata, Megat, kau datanglah jadi setiausaha pemuda. Aku tak ada apa-apa ni. Cuma ada semangat untuk berjuang bagi Pemuda UMNO Malaysia. Tak ada apa-apa. Dia kata, Megat, you become my setiausaha. Lepas tu, tahun 2013 menang besar di Rembau. Datuk Najib tak boleh ignore saya lagi. Lantiklah jadi Menteri Belia dan Sukan. Saya ambil dia jadi setiausaha politik. Lepas tu kalah. Lepas tu PN naik balik jadi Menteri Sains. Ambil dia balik sebagai setiausaha politik saya. Sampailah ke hari ini setiausaha politik saya. Jadi saya kata, nak pilih daripada 4 pilihan istimewa Tan Sri Noh ni, biarlah kita pilih pilihan yang mana dia punya tentangan paling sikit. Kalau pilih bahagian yang kita pun tak tahu dia punya jentera dan sebagainya, susah. Tapi kalau Sungai Buloh ni,
dia punya ketua bahagian, saya punya susu politik. Jadi tentu sekali dia tidak akan sabotaj saya. Sebab kalau saya kalah, dia tak ada kerja, tuan-tuan. Dia mesti nak saya menang. Jadi saya buat keputusan datang ke Sungai Buloh. Saya bagi tahu kawan-kawan saya, I'm going to Sungai Buloh. Saya nak bertanding di Sungai Buloh. Ini kawasan bandar, kawasan yang dekat dengan rumah saya. Saya, tuan-tuan, duduk di Bukit Damansara. 15 minit boleh sampai ke kota Damansara. Ya, dulu nak balik Rembau 1 jam setengah. Adalah juga alasan kalau tak boleh balik kawasan. Kali ini, tuan-tuan, no excuse. 15 minit saja. Kalau saya tak datang, kalau saya menang nanti, tuan-tuan, puan-puan tuntut, ni 15 minit ni, KJ ada kat mana ni? Saya boleh bersama dengan tuan-tuan puan. I will be with you if I become ahli parlimen Sungai Buloh. Jadi saya kata Sungai Buloh ni kawasan yang bagus. Lepas tu orang bagi tahu saya, KJ, you tak tengok ke keputusan Sungai Buloh ni? Lepas tu saya tengok keputusan Sungai Buloh, Masya Allah. Siva rasa pilihan raya lepas, majoriti dia bukan 5,000. Majoriti dia 26,000. 26,000. Kita campur undi Barisan Nasional MIC. Terima kasih MIC bagi laluan kepada UMNO kali ini. Ya, terima kasih. Kita ambil undi MIC, campur dengan undi PAS. Kononnya Muafakat Nasional lah, MN lah. Itu pun tak cukup nak menang di Sungai Buloh ni, tuan-tuan. Tak cukup nak menang. Tapi saya beritahu kepada rakan-rakan, kepada Megat, saya kata kepada Tan Sino, dalam hidup ini mesti ada cabaran. Dalam hidup ini mesti ada cabaran. Kalau semua pemimpin lari ke kursi-kursi yang selamat, kalau semua pemimpin lari ke kursi-kursi yang dah menang 2, 3, 4, 5 kali berturut-turut, siapa nak lawan di kursi yang mencabar seperti Sungai Buloh? Takkan setiap kali Sungai Buloh, Kuala Selangor, letaklah kambing yang akan disembelih. Saya tidak datang ke Sungai Buloh untuk kalah, tuan-tuan. I did not come to Sungai Buloh to lose. I came to Sungai Buloh to win. Untuk kita menang bagi Barisan Nasional. Kita pemimpin ni, tuan-tuan puan, kena keluar daripada zon selesa. Kalau kita asyik takut duduk dalam zon selesa, cari kawasan selamat, kita tidak akan jadi seorang pemimpin yang boleh bawa negara kita ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Saya datang Sungai Buloh ni, tuan-tuan puan, bukan untuk saya kamikaze, bunuh diri saya sendiri. Ini bukan misi kamikaze. Commit political suicide in Sungai Buloh. Saya garap cabaran ini. Sebab bagi saya, kalau saya menang di sini, kalau orang Sungai Buloh menangkan saya di kawasan parlimen P107, Sungai Buloh is not the limit. Saya bawa orang Sungai Buloh. Satu hari nanti kita pimpin negara Malaysia, insya-Allah, tuan-tuan. You support me today. Orang Sungai Buloh sokong saya hari ini, insya-Allah. Insya-Allah dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sokongan daripada rakan-rakan, one day I want to lead UMNO. One day I want to be your Prime Minister. Untuk kita bangunkan negara ini. But I must win here first. Tak pernah saya cakap, tuan-tuan. Kalau saya cakap begitu, semua MT nak keratkan saya. But I think it's time I want to say it. I think it's time I want to say it. Tapi bukan sekarang lah. Sekarang ni kita menang, kekanda saya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob jadi Perdana Menteri Malaysia. Saya umur 46 tahun, boleh tunggu lagi. Tapi jangan lama sangat lah. Ya? I'm ready.
But saya kena buktikan di Sungai Buloh ini dulu. Kalau orang Sungai Buloh sokong saya boleh maklumkan kepada orang parti, saya datang ke kandang naga 26,000 majoriti. Saya menang kerusi untuk Barisan Nasional. I want to lead the party and I want to lead the country now. Bukan main gila. Serangan bertubi-tubi daripada pakatan sejak saya diumum sebagai calon Sungai Buloh. Macam tidak ada kawasan lain. Macam Sungai Buloh inilah satu-satunya kawasan dalam pilihan raya umum ke-15 ini. Tiap-tiap hari serangan bertubi-tubi. Ada serangan kita semula isu yang lama yang saya dah jawab berulang kali dalam parlimen. Yang saya dah jawab kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara. Mungkin akan ada serangan below the belt after this. Tetapi saya bagi tahu kepada jentera, kepada penyokong, kepada orang Sungai Buloh, kalau mereka nak serang peribadi, kalau mereka nak main politik yang keji, yang jijik, yang kotor, kita gentleman, kita menang dengan maruah di Sungai Buloh ini, tuan-tuan. We don't have to do that. Kita tak perlu buat macam itu. Ini bertanding politik, tuan-tuan. Hidup macam-macam lagi dalam hidup ni. Kalau kita bunuh karakter orang, tak ke mana kita, tuan-tuan. Kita jaga maruah orang. Kita jaga ketertiban dalam politik. Kita jaga adab dalam politik. Orang tak nak dengar lagi dah kisah-kisah fitnah dan juga serangan peribadi. Orang nak tahu, what are you going to do for Sungai Buloh? What are you going to do for Saujana Utama? Are you capable? Adakah you ada kemampuan untuk melaksanakan janji-janji dan kata janji KJ untuk Sungai Buloh? Kalau orang biasa datang tuan-tuan dan dia janji bulan dan bintang. Kalau orang yang tak pernah bertanding, tak pernah nak lawan, tak pernah jaga jadi menteri, tak pernah nak jadi ahli parlimen, datang untuk janji untuk hapuskan tol, hapuskan PTPTN, macam-macam janji yang tak masuk akal. Percaya boleh? Dengar boleh? Dengar boleh percaya? Dengar boleh percaya? Dengar boleh percaya jangan. Pakatan Harapan macam-macam. Dengar boleh, percaya jangan. Saya, tuan-tuan, kata janji ni, saya sembah dan saya serah kepada orang Sungai Buloh sebagai orang yang buat kerja. KJ ni kerja jalan, tuan-tuan. Kerja jalan. Saya tak suka politik. Tanyalah Tan Sri Nur dengan Datuk Alwi. Ramai orang politik komplain KJ ni tak suka sembang politik di kedai kopi sampai pukul 3 pagi. Sebab saya susun kerja untuk rakyat. Waktu saya meluangkan untuk memikirkan macam mana kita dapat meringankan beban rakyat. Macam mana kita dapat angkat martabat rakyat, anak muda dan sebagainya. Itu yang saya suka buat, tuan-tuan. Saya bagi tahu, orang tanya, who is KJ? Janji macam-macam, ya? Antara lain saya kata, ya bukan saya nak janji satu persatu malam ini. Tapi saya tengok di Sungai Buloh ni, tuan-tuan. Saya duk ingat Sungai Buloh ini bandar. Sungai Buloh ini kawasan yang menang 3 kali berturut-turut. Negeri Selangor, negeri yang menang 3 kali berturut-turut. Saya duk ingat, mestilah kawasan ini tidak ada apa-apa masalah. Mesti semuanya bagus dan baik-baik belaka. Kalau tak, kenapalah Pakatan Harapan boleh menang 3 kali berturut-turut, Siva Rasa boleh menang 3 kali berturut-turut. Tetapi rupa-rupanya, tuan-tuan, Sungai Buloh ni banyak masalah. Banyak masalah yang tidak diselesaikan. Saya boleh cerita satu persatu, ya. Daripada kampung Kubu Gajah saya solat Jumaat, yang mana masalah banjir tidak selesai selama 4-5 tahun. Setiap tahun bukan sekali banjir, 5, 6, 7 kali banjir.
di kampung Kubu Gajah. Masalah jalan jangan ceritalah tuan-tuan. Nak turap jalan pun tak boleh. Masalah jalan ke kubur di sini, ya. Saudara Khairul Anwar bagi tahu kepada saya, mati nak pergi kubur pun tak boleh tuan-tuan, di kawasan Saujana Utama ni. Sebab tak dapat diselesaikan benda yang, ialah bukan benda yang kecil sangat, tapi benda yang tak adalah benda yang besar, ya. Pagi tadi saya pergi klinik community Saujana Utama. Saya tengok sendiri ibu-ibu yang datang untuk jumpa dengan doktor kesihatan keluarga. Ini klinik ibu dan anak. Saya tengok berapa ramai yang terpaksa queue dalam rumah kedai yang sempit. Saya kata, insyaAllah, kalau Datuk Mai menang, macam Abang Hamid sebut, Datuk Mai dah beritahu dah janji. Menang Barisan Nasional, dia jadi Perdana Menteri, KJ dilantik semula jadi Menteri Kesihatan Malaysia selepas ini. Takkan Menteri Kesihatan nak anak tirikan kawasan dia sendiri? Mesti saya buat sesuatu untuk membawa perkhidmatan kesihatan yang terbaik bagi kawasan Saujana Utama. Macam-macam lagi lah masalah balai bomba, Tan Sri. Dulu Tan Sri Noh dah lulus balai bomba, dah lulus dah, tapi kalah Barisan Nasional, tarik habis. Balai bomba pun tak ada kat sini, ya. Satu lagi, saya ni pencinta alam tuan-tuan, ya. Pencinta alam sekitar. Kita mesti ada polisi alam sekitar yang terbaik dalam negara kita ni. Jangan lagi rampas reserve hutan di negeri sana, ya. Dan untuk kita jaga alam sekitar, kita mesti menggunakan pengangkutan awam kalau kita boleh, ya. Tapi tak ada feeder bus kat sini untuk pergi ke stesen MRT. Benda ni jadi ahli parlimen selesai tuan-tuan, insyaAllah selesai. Tanya, who are you? Who are you nak selesaikan semua ini? Kamu ni siapa? Ada rekod ke tidak selesai isu-isu besar ni? Saya nak cerita sikit lah pengalaman saya tuan-tuan, agar tuan-tuan puan-puan pun kenal KJ itu siapa. Mungkin selama ni tengok dalam YouTube, mungkin selama ni tengok dalam TV dan sebagainya. Malam ini kita cakap hati ke hati. Who is KJ to you? Saya bawa pengalaman saya tuan-tuan, waktu saya dilantik Menteri Belia dan Sukan. Menteri Belia dan Sukan ni tuan-tuan, kerja dia tak boleh tipu. KPI Menteri Belia dan Sukan tak boleh tipu. Sebab KPI dia apa? KPI dia berapa banyak pingat kita menang dalam tamasya sukan. Kalau menteri lain dia boleh adjust dia punya KPI, dia boleh adjust sikit sebanyak, adjust dia punya KPI. Yang ini nyata, kalau tak menang pingat, you are a failure as a minister. Biarlah betul, menteri bukanlah berada di atas balapan, menteri bukanlah berada di atas basikal, kayuh, trek dan sebagainya. Tetapi menteri menentukan polisi, menyediakan peruntukan, memberi semangat kepada atlet untuk kita menang dengan gaya di peringkat yang tertinggi. Jadi saya pun dapatlah Menteri Belia dan Sukan. Tak boleh tipu KPI. Datang, saya dilantik tahun 2013. Datang pula Olimpik tahun 2016 di Rio de Janeiro. Ya, sebelum ini yang paling banyak kita menang 2 pingat saja di satu Olimpik, gangsa dan juga perak. Datang Rio de Janeiro, ramai yang tanya, okey KJ, banyak orang kata KJ ni bagus. Kita tengok KJ ni bagus ke? Dia adalah seorang yang kita overestimate. Maknanya tak adalah bagus sangat. Saya susun program Rio. Saya bagi tahu kepada atlet kita, we must do the best in Rio. Alhamdulillah, saya pun pergilah ke Rio. Tengok satu persatu, saya takut kita punya keputusan telur kosong. Itu the worst case scenario untuk Menteri Sukan, menang 0 pingat, ya. Kalau masa tu Menteri Sukan akan blame atlet lah. Oh, saya bukan atlet, saya bukan yang ada atas balapan. Tapi saya kata tak apa. Saya cakap, saya bagi jaminan tanggungjawab ini adalah saya punya tanggungjawab. Pandalela dengan pasangannya, ya, Jun Hong. Tak, Pandalela dengan Jun Hong menang pingat gangsa, lega saya, ya. Yang pertama sudah masuk. Lepas tu
Dalam badminton, 3 masuk final. Ingat lagi tak? Regu lelaki masuk final, regu campuran masuk final, Lee Chong Wei masuk final, Azizul Hasni Awang masuk final juga. Akhirnya Olimpik saja kita menang 5 pingat yang terbaik dalam sejarah Malaysia. Itu Olimpik. Selang 1 bulan, Paralimpik. Tuan-tuan dan puan tahu kan Paralimpik? Paralimpik sukan untuk orang kelainan kurangan upaya. Paralimpik kita dulu sebelum saya jadi menteri, dia menang pingat emas. Dia punya ganjaran berapa tuan-tuan dan puan? Insentif dia berapa? Insentif Paralimpik kita sebelum saya jadi menteri sukan, menang pingat emas, dia dapat 30% daripada atlet biasa. Kalau atlet biasa dapat RM1,000,000, atlet Paralimpik dapat RM300,000. Saya bawa dalam mesyuarat. Saya kata, kenapa Paralimpik ni dapat 30% daripada atlet biasa? Jawapan yang saya terima, oh tak ramai yang mengambil bahagian dalam Paralimpik. Saya tanya kepada pegawai tu, saya kata, macam mana you tahu macam mana nak berjuang sebagai seorang OKU? You tahu tak? Semua dia. Saya buat keputusan, selepas itu kalau menang pingat sebagai seorang atlet para, dia punya insentif sama dengan atlet biasa. Ini sedikit sebanyak naikkan semangat mereka. Dan pada Paralimpik Rio, tuan-tuan puan, 3 orang menang pingat emas. Ziyad Zulkifli, Rizwan Puji dan Latif Romli. Dah jadi nama famous dalam negara kita. Polisi yang kita buat. Selepas itu tahun 2017, saya buat podium program. 7 orang atlet kita jadi juara dunia. Bukan juara sukan si, juara dunia. 2017, tuan-tuan ingat lagi, KL 2017. Sukan si yang saya buat bukan setakat muncul juara. Kita target 110 pingat emas saja. Dapat 145 pingat emas sukan si pada waktu itu. Kalau kita bubar parlimen lepas sukan si, tuan-tuan, menanglah Barisan Nasional. Dan Sino lah degil, dia tak nak bubar. Dia bagi tahu Datuk Seri Najib, tunggu dulu. Ya. Saya dah diuji di Kementerian Sukan. Lepas tu dihantar pula ke Kementerian Sains. I'm not a scientist, Datuk Alwi. Tapi saya dihantar ke Kementerian Sains. Saya tidak ambil jurusan sains. Saya ni ambil jurusan ekonomi dan politik. I'm not a scientist. Datang pula COVID-19. Kita pun tak tahu apa benda di virus ni. Ya. Tapi saya ni, tuan-tuan puan, saya kerja jalan. Dan saya dengar nasihat daripada pakar. Saya ni bukanlah bodoh sombong. Ingat saya tahu segala-galanya. Saya panggil pakar. Saya kata, macam mana kita nak keluar daripada pandemik ini? Dan pakar bagi tahu, kita kena cari vaksin. Saya tanya kepada pakar, vaksin ini adakah kita buat di Malaysia? Malaysia tidak menghasilkan vaksin manusia. Jadi saya kata, oh, kalau begitu kita kena beli daripada luar negara. So carilah, saya cari. Saya dapat. Saya bagi tahu Tan Sri Mahyudin PM pada waktu itu, Tan Sri, saya dah jumpa, saya dah cari vaksin, kita boleh start. Gambar yang kata bila saya umumkan kita akan selesai vaksinasi untuk golongan dewasa sebelum akhir tahun 2021. Ramai yang kata memang temberanglah, impossible, tak boleh kita buat. Sedangkan negara macam Amerika Syarikat pun tak sampai 80%. Tetapi alhamdulillah, tuan-tuan, saya menteri vaksin pada waktu itu, menteri yang jaga cucuk orang ni. Ya, minta maaf lah kalau marah itu ya, tuan-tuan. Saya nak selamatkan nyawa. Terpaksa tegas sikit. Saya gerakkan whole of government. Jadi menteri vaksin ni bukan jadi jaga mosque saja. Dia jadi whole of government. Askar di bawah saya, JPAM di bawah saya, ya, Rela di bawah saya, KKM di bawah saya, NGO di bawah saya, semua di bawah saya. Saya nak buktikan kepada negara Mak Saleh ni yang bolot vaksin,
yang bila hantar ke Malaysia, kita boleh buat lagi cepat daripada mereka. Dan Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini jumlah peratusan dewasa Malaysia yang lengkap vaksin 99%, antara yang tertinggi dalam dunia. Kenapa saya tegas sangat? Ramai yang tanya saya tegas. PH kata kita gagal. Gagal apa? Gagal apa? Kita antara top 10 vaccination program in the world. Saya tuan-tuan, saya tak main pencapaian domestik. Kalau saya buat sesuatu, Olympic the best, vaccination the best in the world, tuan-tuan, in the world. Saya nak bawa itu untuk Sungai Buloh. Kita tak buat benda-benda biasa-biasa, lepas batuk di tangga saja. Kalau kita buat sesuatu, alang-alang menyelup Pekasam, biar sampai ke pangkal lengan. Kita buat yang terbaik. Lepas buat kerja vaksin, Dato' Mael, kawan baik saya jadi Perdana Menteri. Alhamdulillah, UMNO dapat balik kursi Perdana Menteri. Dato' Mael lantik saya sebagai Menteri Kesihatan Ogos tahun 2021. Bulan yang paling teruk dalam pandemik COVID-19 di Malaysia. Bilangan kes setiap hari 30,000 lebih. 30,000 lebih. Tapi kes tak apalah. Tapi pada bulan Ogos tahun lepas, kematian setiap hari 300 lebih. Hospital Sungai Buloh tak cukup freezer dalam bilik mayat. Kena ada 5, 6, 7 kontainer tambahan di tempat letak kereta nak letak mayat. Dato' Maya kata kepada saya lantik you jadi Menteri Kesihatan, tolong selesaikan COVID ini. Aduh, macam mana nak selesaikan COVID ini? Ya, jadi kita perhebatkan lagi vaksinasi. Dan kita pastikan hospital kita tidak lagi sesak. Hospital dulu sesak, doktor tak tahu pasien mana nak selamatkan. Dia ada 2 pasien pesakit, dia tak tahu yang mana nak bagi ventilator, alat bantuan pernafasan, sebab tak cukup. Saya kata tak apa, kita tambah katil, kita bina field ICU sementara, kita bina dengan cepat. Datuk Seri Syamuddin datang sebagai Menteri Pertahanan, tentera membina satu struktur macam ni, tapi dalamnya ICU dengan cepat supaya cukup katil. Dan lama kelamaan kesan vaksin itu dapat dilihat dan kematian turun. Hari ini tuan-tuan, kes naik sikit, tetapi kematian masih lagi 1 angka saja setiap hari. Maksudnya kita terkawal. Dan Dato' Maya kata, okey, lepas you dah selesaikan masalah COVID ni, saya nak bagi jaminan bahawa tidak lagi ada PKP. Dia nak tahu daripada saya, Menteri Kesihatan berani ke tidak bagi jaminan bahawa selepas ini tidak lagi ada PKP. Sebab masa tu tuan-tuan, PKP kita menderita. 2 bulan yang pertama tak apalah, main Zoom, buat kopi, macam-macam. Tapi lepas masuk bulan ketiga, keempat, tak boleh menjaga. Anak tak boleh pergi sekolah, tak boleh pergi kerja, pendapatan kita terjejas. Tak boleh lagi tuan-tuan, we have to open up. Jadi saya bagi tahu kepada Dato' Mael, selepas 100 hari saya berada di Kementerian Kesihatan, sir, you can announce, 1, tidak lagi ada PKP. Yang kedua, boleh umum, kita boleh rentas negeri. Barulah orang bernafas. Lepas tu dia tunggu. Beberapa bulan selepas itu dia tunggu. Boleh ke tidak kita kita buka sempadan negara kita. Ratusan ribu rakyat kita terkandas di Singapura selama 2 tahun, tak jumpa family sebab tak dapat nak balik. Tambak Johor kita tutup, Causeway kita tutup, Singapura pun kita tutup. Saya dilantik menteri, saya tanya kepada rakan sejawatan saya di Singapura, can you open the border please? Dia kata, well, I'm not sure your COVID situation is under control. Ini Singapura kata, we have to look at your COVID situation first. Jadi saya jemput Menteri Kesihatan Singapura datang ke Malaysia. Saya sendiri bagi taklimat kepada dia, sebab saya nak tunjuk bahawa we are in control.
We are in charge. Pagi tu saya bagi taklimat. Selepas taklimat dia bagi tahu pada saya, KJ, I think Malaysia is ready to open the border with Singapore. Saya tanya, Minister, when? Dan dia kata, because we are comfortable, sebab kita selesa dengan prestasi kamu. Selepas ini bawa saya jumpa dengan Perdana Menteri Datuk Mahathir. Saya akan call Perdana Menteri Singapura. Mereka cakap, mereka umum. Petang itu juga kita umum. Kita buka sempadan kita dengan Singapura. Saya cerita benda ni sebab saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan, I can do things. Kerja jalan. Kerja jalan. Ya. Saya tak kisahlah kena serang, kena fitnah, kena maki macam-macam. Kalau puak anti-vax ni tuan-tuan dan puan, ya Rabbi. Sampai hari ni macam-macam, ya. Sampai hari ni dia serang saya. Tapi saya tak kisah. You can attack me, you can call me names, you boleh fitnah saya, tapi at the end of the day, janji kerja jalan untuk rakyat Malaysia dan Mumbai. Itu saya nak buat untuk Sungai Buloh. Saya nak buat untuk Sungai Buloh. Pada hari Khamis nanti insya-Allah ataupun Jumaat ni, saya akan umumkan manifesto untuk Sungai Buloh. Ya, manifesto untuk Sungai Buloh. Tak ramai orang buat, Tuan Alwi, saya buat manifesto untuk Sungai Buloh. Ya. Sebab saya nak telus. Bukan sekadar manifesto. Setiap tahun saya akan buat laporan tahunan perbelanjaan ahli parlimen Sungai Buloh. Tuan-tuan boleh tengok saya belanja untuk apa, untuk siapa, di mana. Kroni tidak akan diutamakan, rakyat Sungai Buloh sentiasa akan diutamakan, tuan-tuan. Ya, memang betul. I cannot fix all your problems. Sebab sebahagian daripada masalah bukan tugas ahli parlimen, tugas BBT, tugas kerajaan negeri Selangor, ya. Tetapi apa yang saya boleh buat, tuan-tuan macam Datuk Alwi kata, saya boleh jadi speaker besar untuk orang Sungai Buloh. Saya boleh jadi speaker dengan volume yang begitu besar untuk orang Sungai Buloh. Kalau sekadar dapat ahli parlimen yang ikut dia di media sosial setakat 5,000 orang tak berhati, tuan-tuan. Orang tak berhati. Kebetulan saya ni, media sosial saya campur Twitter, Facebook, Instagram, TikTok lebih daripada 5 juta. Saya pinjamkan kepada orang Sungai Buloh. Kalau masalah banjir, saya tekan. Masalah banjir sekarang, Menteri Besar, come and fix it now for the people of Sungai Buloh. Kalau jalan ke kubur ni masih lagi tak selesai, kita masuk dalam media sosial kita. Satu, Malaysia tahu masalah ni tak dapat diselesaikan oleh kerajaan negeri, tuan-tuan. That's why Sungai Buloh, you have to choose a fighter for you. Kena pilih orang yang akan lawan, yang berani lawan. Ya, I have nothing to lose already, tuan-tuan. Saya dah menaruhkan kerjaya politik saya di Sungai Buloh. This is a high stake gamble. Ini adalah satu pertaruhan yang sangat-sangat berisiko tinggi. Jadi kalau saya menang, saya tak akan berdiam diri. Kalau saya menang, saya akan kenang jasa. Terima kasih orang Sungai Buloh. I will be a fighter for Sungai Buloh selepas ini. Apa, tuan-tuan dan puan? Ya, 3 kali pilih Pakatan Harapan. Ya. Dapat apa? Sayur. Ini Tan Sri Nur, dua malam lepas saya ceramah di Paijaras, Kampung Paijaras. Dia cakap pasal sayur. Saya ingat dia di Paijaras saja. Rupa-rupanya 3 penggal seluruh Sungai Buloh yang dia dapat sayur je. Betul tak? Sayur je. Takkan kesian? Ya? Jadi tuan-tuan, cukuplah dengan sayur. Ya? Cukuplah dengan sayur. Kita sayurkan calon mereka. Kita menang pada 19 hari bulan nanti, insya-Allah.
Takkanlah kita nak pilih geng sama geng di Sungai Buloh. Maknanya apa? 2 don sudah datang daripada Pakatan Harapan. Syatiri dengan Khairuddin. Ya, Pak Jaras dengan Kota Damas. 2 don dah datang daripada Pakatan Harapan. Kerajaan negeri Pakatan Harapan. Dapat ahli parlimen Pakatan Harapan, you rasa dia berani tak? You rasa dia berani tak bersuara dengan Menteri Besar? You rasa dia berani tak lawan dengan adun dia? Adun dia jaga kat bawah. Kalau dia tenih adun dia sabotaj ahli parlimen. Sebab itu kalau nak ada check and balance Sungai Buloh ni, 3 penggal kita pilih orang yang sama, angguk saja, last orang Sungai Buloh dapat sayur. Kali ni kita check and balance betul-betul, letak KJ kat sini, tengok macam mana Sungai Buloh ni lagi nanti. Saya tak ada angguk-angguk punya tuan-tuan. Tapi bukanlah, saya ni ialah hari ni nampak garang malam ni. Ya, bunyi garang malam ni. Tapi I'm a nice man. Saya orang yang baik, tanya tahu, I'm a nice guy. Ya? Kalau dia tak jaga orang Sungai Buloh, saya jadi garang. Tapi kalau dia jaga orang baik dengan Sungai Buloh, we work together. Ya, ada orang yang kata, jangan pilih KJ. Kalau pilih KJ nanti susah nak kerjasama dengan adun. Susah nak kerjasama dengan kerajaan negeri. Saya nak bagi tahu tuan-tuan ya. Boleh cek dalam media sosial saya. Di Selangor dulu ada projek klinik Subang Jaya. Tetapi projek itu dibatalkan. Lepas tu ahli parlimen sana Wong Chen, Yang Mohamad Wong Chen, dia bangkit dalam parlimen. Dia kata kenapa dibatalkan? Jangan politikkan kesihatan. Saya bagi tahu Wong Chen, brother, tak payahlah nak cakap politikkan kesihatan. I pun tak tahu yang projek ini dibatalkan. Kalau saya tahu, mesti saya kekalkan Subang Jaya. Ramai kot orang kat situ yang perlukan perkhidmatan kesihatan. Tak kisahlah kalau kawasan Pakatan Harapan pun. Ini rakyat Malaysia. Jadi saya beritahu Wong Chen, you give me 2 months. Alhamdulillah, bila Zafrul bentangkan belanjawan, ada semula projek klinik kesihatan di Subang Jaya. Saya nak bagi tahu sebab what? If you are a gentleman, I am a gentleman, we can work together. No problem. Jangan risau ada ahli parlimen daripada pembangkang di sini. Sini kita pembangkang, Tuan Alwi. Ya, kita selalu sebut pembangkang, sini kita pembangkang. Ya, sini kita pembangkang. Don't worry. I will work together with you. We will be professional. Saya dengan Amiruddin, Menteri Besar, walaupun lawan, tetapi waktu vaksin kita kerjasama. Tapi janganlah kita politikkan vaksin ni. You dengan you punya Selvax, kita dengan kita punya PIK dan sebagainya, kita kerjasama. Kita buat sekali. Dan akhirnya kita dapat turunkan jangkitan di negeri Selangor. Ya? Jadi I can work with anybody. Ya, I can work with anybody. Pilih saya sebagai ahli parlimen Sungai Buloh. Kalau mereka tidak layan orang Sungai Buloh, saya garang. Tetapi kalau mereka jaga dengan baik-baik, gentleman lah kita tuan-tuan. Aman damai kita di Sungai Buloh nanti insya-Allah. Saya nak pesan satu saja. Sungai Buloh ni, kunci kemenangan dia 2. Satu, undi. Terutamanya bukan saya nak kata bangsa ataupun etnik ya. Sebab saya menang, saya jaga semua. Saya akan jaga Melayu, Cina, India, saya akan jaga semua. Saya pemimpin untuk semua rakyat Malaysia. Tapi Sungai Buloh ni 65% orang Melayu. Jadi kalau kita ambil matematik dia, kalau menang majoriti orang Melayu mesti menang di Sungai Buloh. Tapi masalahnya 2 parti besar Melayu bertanding di Sungai Buloh. UMNO bertanding bawah BN, PAS bertanding di bawah Perikatan Nasional. Ya. Jadi kalau dua-dua, ada yang pilih BN, ada yang pilih Pakatan, ada yang pilih UMNO, ada yang pilih PAS, kita tak akan menang di kawasan Parlimen Sungai Buloh ini. Sebab itu saya tahu ada orang PAS di belakang sana. Ya, saya tahu. Orang PAS ni dia memang curious. Dia sebenarnya dia suka saya ni. Tapi dia segan lah nak masuk, tak apa. Assalamualaikum. Ya. Bukan kita tidak sayang kepada calon daripada PAS. Timbalan YDP Haji Ghazali, saya pun dah jumpa dengan dia dah. Ya. Tapi kalau kita nak tengok siapa ada probability
kemungkinannya lebih besar untuk menang di Sungai Buloh ni tuan-tuan. Saya rasa saya sedikitlah ada kemungkinan besar untuk menang. Orang PAS, kalau bagi kepada Haji Ghazali, kawan saya, mungkin dua-dua kita kalah, tersungkur kita di sini. Ya, jadi orang PAS tak payah nak kempen untuk saya faham. Ya, tetapi bisik-bisiklah. Dan bila masuk ke bilik pengundi nanti, cari KJ, undi KJ, saya akan jaga orang PAS sebagai ahli parlimen Sungai Buloh. Saya sahabat baik dengan menteri-menteri PAS, Ustaz Idris Ahmad, Tuan Ibrahim, Datuk Takiuddin. Orang dulu ingat KJ tak suka PAS, sekarang ni KJ BFF PAS. BFF tahu tak? Best friend for life. Ya? Jadi PAS jangan risau, undi saya insyaAllah sama-sama kita jaga orang PAS nanti. Takbir! 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 Datuk Alwi KJ boleh takbir dah. Yang kedua kunci kemenangan kita dari kanan pukul 11 ni. Kedua kunci kejayaan kemenangan kita di Sungai Buloh nanti adalah pengundi muda. Pengundi first time. Berapa persen? Bang? 50%. 50? 50% di Sarjana Utama ini adalah yang berusia 40 tahun ke bawah. Kita tak boleh lagi ambil pendekatan yang lama. Pendekatan yang lama tahu tak pendekatan lama? Macam mana kita nak menang orang muda ni? Kita minta mak dia suruh dia mengundi. Wanita pergi, JR pergi rumah. Assalamualaikum, khabar puan, khabar makcik. Berapa ramai pengundi di sini? Makcik ada 3 anak. Makcik tolong bagi tahu anak undi Barisan Nasional ya? Ya. Anak tu pun balik jumpa mak dia. Ni, Angah, besok kau kena undi UMNO Barisan Nasional. Ya mak. Buka peti undi saluran 45, bungkus kita. Ya mak. Tak boleh lagi dah rely. Okey, bolehlah sikit ya. Tapi kita kena accept orang muda ni dia dah ada pemikiran dia sendiri. They have a mind of their own. Bukan bapak dia jentik telinga dia akan buat. Mungkin depan bapak okey pak, dia bukan anak derhaka. Dia anak yang baik. Tapi dalam senyap-senyap dia pergi pangkah parti lain. So you cannot insult young people anymore. Jangan kita menghina anak muda dengan kata, kamu kena sokong UMNO. UMNO yang telah memerdekakan negara kita pada tahun 1957. Dia gelak kata kita, tuan-tuan. Itu sejarah. Dia tahu, dia kenang sejarah. But this is 2002. What are you going to do for us? Apa yang you nak buat untuk anak muda di sini? Saya tidak mau janji bulan bintang. Saya tak janji nak hapuskan PTPTN. Ya. Tetapi antara lain, kita telah pun memberi jaminan dalam manifesto Barisan Nasional Padu semalam bahawa pendidikan tinggi percuma untuk semua anak B40, tuan-tuan. Tak payah bayar yuran. Dalam manifesto Barisan Nasional semalam Padu disebut sekarang ni tak cukup tempat di Universiti IPTA. Kalau dapat medik di IPTA, alhamdulillah lah, yuran dia pun rendah. Tapi kalau dapat medik dekat IPTA, 60,000 kena bayar. Kena ambil pinjaman 60,000. Kena selesaikan pinjaman 60,000. Ya. Jadi dalam kita punya manifesto, kalau nak bina universiti awam, it takes time. Dia akan ambil masa. So kita wujudkan sistem voucher. Anak muda yang tidak mampu pergi ke universiti swasta, tetapi tak ada tempat di universiti awam, kita bagi voucher untuk dapat pendidikan di universiti swasta pada harga yang sama. Voucher system. Macam di US dia ada voucher, school voucher. Anak murid yang datang daripada golongan yang susah nak pergi ke sekolah swasta tak boleh, dia bagi voucher. You can go. So sekarang ni kita akan hantar. Yang ketiga, latihan. Saya tengok di Sarjana Utama ni ramai orang muda. Ya, saya nak buat pusat latihan dan juga
padanan kerja anak muda di kawasan ini. Kita ajar macam mana, bukan setakat nak ajar benda-benda biasa. We teach them how to speak proper English. Ya, saya nak 5 tahun lagi nanti saya datang ke Sarjana Utama, tuan-tuan, kita semua speaking belaka. Orang England datang ke sini, saya kata, you can go to Sarjana Utama, that's like London. Ini yang kita nak. Saya nak anak-anak Sarjana Utama, anak muda, bukan setakat buat kelas bimbingan tuition matematik, bahasa Inggeris, tapi kelas bimbingan computer science. Jadi digital computer programmer. Kita ajar daripada muda, tuan-tuan. Ya. Tadi saya tersempak dengan 3-4 adik-adik pemandu Grab. Ya. Dan saya tunjuk pada mereka, pekerja Grab, gig worker ni, tuan-tuan, dia tak ada perlindungan. Macam pekerja biasa, dia tak ada perlindungan. Insurans dia tak ada. Segala kemudahan-kemudahan pekerja biasa dia tak ada. Jadi dalam manifesto Barisan Nasional, kalau saya menteri, saya akan push buat dengan cepat. Kita bawa undang-undang baru melindungi gig workers, tuan-tuan. Melindungi pekerja-pekerja e-hailing, tuan-tuan. Ya. Ini semua harapan untuk orang muda. Bukan saya cakap kosong. We want to do this. Saya nak supaya anak muda di Malaysia susah payah pergi universiti, keluar dapat kerja yang bagus, dapat kerja dengan pendapatan yang bagus. Dalam manifesto Barisan Nasional kita cakap, ya, kalau ada keluarga ataupun orang yang pendapatannya kurang daripada RM2,200 sebulan, kita bagi top up supaya tidak ada orang yang hidup di bawah paras RM2,200 sebulan. Sarjana Utama, orang M40. Ya, ramai yang kata M40 tak pernah dapat apa-apa daripada kerajaan. Dalam manifesto kita kata M40 kita akan turunkan cukai pendapatan 2% untuk mereka 50,000, 100,000 julat pendapatan setiap tahun. We thought of everything. Kita dah fikir dah semua ni, tuan-tuan, ya. Dan yang paling dekat dengan hati saya lah, tuan-tuan, I will not leave anyone behind. We will not leave anyone behind di Sungai Buloh. 2 yang saya nak sebut. Pertamanya, orang kelainan upaya. Ya, saya akan fight supaya kemudahan awam di Sungai Buloh ini adalah disable friendly. Untuk orang kelainan upaya nak pergi satu tempat ke satu tempat, ya Rabbi, susah betul, tuan-tuan. Ya, tak ada rem, tak ada kemudahan. Macam mana? We want our disabled to also function like all of us. Ya, anak-anak istimewa. Anak saya nombor 2, autism. Saya okeylah, boleh hantar ke pusat pendidikan swasta. Tapi ramai yang tidak mampu. Dan semakin ramai yang diagnose autism. Dulu tak ada sebab kita tak tahu autism. Sekarang ini kita tahu autism. Ya, saya sendiri, bukan sebagai ahli parlimen KJ, saya akan membiayai satu pusat untuk anak-anak autism di Sungai Buloh ini, insyaAllah. Itu saya yang buat. Satu lagi, saya pusing pergi rumah ke rumah, jumpa dengan mak bapak kita yang sakit kelantar, tuan-tuan. Yang sakit kelantar. Dahlah susah nak dapat kursi roda, susah nak dapat pampers, susah nak dapat susu. Penjaga pun sudah letih, caregiver sudah letih. Ya, nak bagi sokongan kepada mereka susah. Sebab itu, kalau saya dilantik semula sebagai Menteri Kesihatan, saya nak bawa perkhidmatan kesihatan sampai ke rumah orang. Tak perlu datang ke klinik kesihatan. Di negara lain kita buat, dia buat di negara lain, domiciliary care. Maksudnya pekerja-pekerja sosial dia pergi ke rumah. Sama ada pesakit terlantar, yang ada kanser, yang sakit uzur, yang tenat, kita hantar social care worker untuk jaga ahli keluarga kita yang ada di rumah. Sebenarnya macam-macam lagi lah, tuan-tuan, tapi tunggulah pembentangan manifesto saya. Nanti dah tak ada lagi peluru nanti bila saya nak umum manifesto. Ya, malam ini saya cuma nak mengakhiri ucapan saya. Sekali lagi dengan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang hadir.
Penyokong Barisan Nasional, terima kasih kerana hadir. Wajib undi KJ. Penyokong PAS, terima kasih hadir. Saya akan jaga kamu sebagai ahli Parlimen Sungai Buloh. Penyokong Pakatan Harapan, kamu selalu sebut di peringkat nasional kita perlu pembangkang yang kuat. Maka di Sungai Buloh, pilih seorang pembangkang yang kuat, iaitu KJ daripada Barisan Nasional. Tiga-tiga dah tak ada reason dah, tuan-tuan. Dah tak ada reason lagi dah. Ya? Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya merayu kepada penduduk Saujana Utama. PDM ini kita kalah 3 kali berturut-turut. Waktu di Kuala Selangor, Datuk Irmu Hizam kalah. Ya? Datang ke Sungai Buloh pun kalah. Jom, ayuh 19 hari bulan kita catat sejarah di Saujana Utama ini, kita menangkan calon Barisan Nasional. Boleh? Gunung yang saya nak mendaki ni, tuan-tuan, bukan gunung yang kecil. Bukan gunung Datuk Rembau. Bukan gunung Kinabalu. Tetapi nak mendaki gunung majoriti 26,000 ni, Gunung Everest. Tetapi gunung ini dicipta oleh Allah untuk manusia mendaki dan menaklukinya. 19 hari bulan, we conquer this mountain together. Boleh? Boleh? Kita jaga Sungai Buloh. Kita jaga sungai? Kita jaga sungai? Kita jaga sungai? Sungai Buloh menang. Sungai Buloh? Sungai Buloh? Sungai Buloh? KJ4 SB. SB, bukan Special Branch Sungai Buloh. KJ4, KJ4, KJ4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KJ, 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 KJ. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Begitulah tadi program kita pada malam ini. Aku janji KJ. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan, hadirin sekalian. Selesai sudah program kita pada hari ini. Nampaknya ramai yang menanti nak selfie.